Assalamualaikum kepada Tuan Fazlun. Nama saya Surwana Syahmina binti Fahmi dan juga rakan-rakan saya iaitu Yoh Kaijun, Tiffany dan juga Muhammad Danish. Dalam video ini, kami akan membentangkan tentang tragedi 13 Mei 1969. Terdapat 3 objektif penghasilan video ini, antaranya ialah penghasilan video ini bertujuan untuk menceritakan tentang peristiwa 13 Mei 1969. Seterusnya, ia juga untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran kita tentang peristiwa ini. Akhir sekali, untuk menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan dan juga cepat. Saya akan menyampaikan tentang kronologi 13 Mei 1969 dan 2 faktor tercetusnya peristiwa ini di Tanah Melayu. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan peristiwa rusuhan kaum yang disebabkan oleh isu perkauman dalam pilihan raya 1969 yang membangkitkan soal bangsa Malaysia, dan pembangkangan ini terdiri daripada kaum Cina yang menang telah berarak untuk merayakan kemenangan mereka. Selepas saja merayakan kemenangan, perarakan kematian Cina telah menyebabkan kesesakan jalan raya. UMNO bercadang untuk mengadakan perarakan balas, tetapi orang Melayu mula berkumpul di depan rumah Menteri Besar Selangor. Panggung ujian ini telah dikepung oleh pemuda-pemuda Cina. Akhir sekali, orang Melayu mempunyai pandangan yang kritis terhadap kaum Cina kerana tidak mengenang budi. Seterusnya, terdapat 2 faktor yang telah menyebabkan berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Ialah parti yang bertani telah berkempen menggunakan sentimen pengaguman dan keagamaan untuk mendapatkan sokongan. Faktor seterusnya adalah perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal telah menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Sekarang kita akan terus ke soalan yang seterusnya. Hai, nama saya Kaijun dan nombor matrik saya adalah 10 DEP 22F1001. Soalan saya hari ini adalah nyatakan 3 kesan daripada peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku di Tanah Melayu. Untuk kesan pertama adalah politik identiti yang lebih tegas. Setelah peristiwa ini berlaku, terdapat kesedaran tentang politik identiti di Malaysia. Dan disebabkan kesedaran itu, maka terdapat perpecahan antara kaum. Semakin tegas politik identiti, semakin banyak keterlibatan politik kaum dan kelompok etnis yang lebih kuat di Malaysia. Untuk kesan kedua adalah pembentukan dasar ekonomi baru. Peristiwa ini menjadi pemangkin kepada pembentukan dasar ekonomi baru iaitu DEB oleh Kerajaan Malaysia 1971. Ini mewujudkan ketidaksamaan ekonomi antara kaum dan meningkatkan taraf hidup orang Malaysia. Disediakan program-program pembangunan dan pembahagian ekonomi untuk menggalakkan pertumbuhan sektor ekonomi yang dikuasai oleh Bumi Putera. Kesan ketiga adalah pelaksanaan Undang-Undang Keselamatan yang lebih ketat. Undang-Undang Keselamatan menjadi lebih ketat dan disebabkan penggunaan Undang-Undang Keselamatan dalam negeri iaitu ISA. Ini menjadikan kuasa kepada kerajaan. ISA ini digunakan secara meluas dan menjadi isu yang kontroversial dalam politik Malaysia. Itu saja dari saya. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Tiffany Ania Luis dari kelas DP2A. Ini adalah topik pembentangan kita tragedi 13/1969. Soalan saya adalah, huraikan 3 langkah bagi menangani isu perpecahan antara kaum di Malaysia beserta contoh. Langkah pertama adalah menjadikan aktiviti sukan sebagai ejen pengerat hubungan antara etnik. Negara kita telah mencapai kecemerlangan dalam bidang sukan, contoh badminton, bola sepak, dan sebagainya. Pelbagai lapisan masyarakat dan kaum telah menunjukkan semangat patriotik dengan bersatu memberikan sokongan kepada ahli-ahli sukan negara dengan juga peserta-peserta yang terlibat.
Langkah kedua adalah memperbaiki dasar pendidikan negara untuk membangunkan ekonomi kaum. Dasar pendidikan negara perlulah dirancang dan dilaksanakan dengan matlamat untuk melahirkan individu yang berilmu dan berkemahiran yang akhirnya mampu untuk mempersaingkan dengan pelbagai bidang pada masa akan datang, terutamanya bidang ekonomi. Contohnya, kerajaan perlu memikirkan satu cara untuk meletakkan murid-murid daripada pelbagai kaum di satu sekolah yang sama supaya matlamat dasar pendidikan iaitu menyatukan dan menginteraksikan kaum dapat dicapai. Langkah ketiga adalah media massa memberi pendedahan kebudayaan dalam pelbagai etnik. Media massa bukan hanya membekalkan fakta dan data tertentu. Ia juga memberikan maklumat tentang matlamat, maksud dan kesignifikan sesuatu peristiwa. Contohnya, melalui matlamat yang tepat, masyarakat akan dapat memahami kehendak dan matlamat kerajaan dalam melaksanakan sesuatu dasar. Kesimpulan perpaduan kaum adalah matlamat penting yang ingin dicapai oleh semua negara, termasuk Malaysia. Ia penting kerana tanpa perpaduan sesebuah negara itu akan menjadi lemah, sukar untuk dibangunkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, dan nama saya Muhammad Danish bin Muhammad Zulkifli. Saya akan cerita tentang 3 pengajaran yang kita dapat dari tragedi 13 Mei 1969. Pergaduhan kaum antara Melayu dan orang Cina tercetus pada 13 Mei 1969 merupakan kemuncak semangat perkauman yang kuat dan tidak dapat dibendungkan lagi. Tragedi tersebut berlaku sebaik sahaja keputusan pilihan raya tahun 1969. Ia tidak akan berulang lagi kerana membahayakan keamanan negara dan perpaduan masyarakat Malaysia. Antara 3 pengajaran yang kita boleh dapat: 1. Kehilangan nyawa dan harta benda peristiwa 13 Mei 1969 ini sebenarnya tidak mendapatkan hasil atau sebarang faedah kepada berlakunya perpecahan dan perbelahan yang telah berlaku di antara kaum Melayu dan kaum Cina. Ini mengakibatkan kerosakan harta benda yang besar, malah paling malang ialah nyawa yang telah terkorban akibat kejadian seperti ini. Ia dapat memberi kesan dan pengajaran yang pahit dan getir kepada saudara mara dan kaum keluarga yang terlibat dalam tragedi 13 Mei 1969 ini. Kedua ialah perintah berkurung. Selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan terpaksa mengeluarkan perintah berkurung yang disebabkan oleh kekacauan dan pecah belah antara kaum. Ini bertujuan untuk mengawal keselamatan rakyat dan mengembalikan kestabilan negara ketika itu. Ini membawa kesan yang buruk terhadap suasana persekitaran dan pergaulan yang kurang harmoni antara kaum kerana ianya menyekat aktiviti yang bebas untuk mencari punca pendapatan seperti menjalankan perniagaan, susah berinteraksi dan saling berhubung. 3. Keuntungan kepada musuh-musuh negara. Peristiwa 13 Mei ini telah menguntungkan kepada musuh-musuh negara yang sentiasa mengambil kesempatan dan peluang untuk memecah belahkan rakyat dan ingin menakluk Malaysia sebagai taklukan dan jajahan negaranya. Pengalaman yang perlu diteladani daripada peristiwa ini ialah keadaan negara yang menjadi tidak aman, huru-hara dan rakyat yang berbilang kaum berpecah belah akibat daripada rasa tidak berpuas hati dengan isu-isu yang sensitif, terutama isu perkauman antara kaum dan segala aktiviti masyarakat tersekat. Dan tamatlah pembentangan kami. Sebelum itu, saya akan memberi sedikit pantun untuk penutup. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.